Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk baru. Okey, sebelum ni kawan-kawan awak dah terangkan apa itu pangkalan data. Okey, hari ni cikgu nak terangkan berkaitan dengan entiti dan juga attribute. Okey. Okey, untuk bab ni awak akan belajar bahasa pengaturcaraan menggunakan SQL. SQL tu apa? Structured Query Language. Okey, bahasa pengaturcaraan aras tinggi generasi yang keempat. Okey, bahasa pengaturcaraan. Bila kita sebut bahasa pengaturcaraan, sebelum ni awak dah belajar masa tingkatan 1 awak guna HTML. Okey, kemudian yang kedua awak belajar Python. Okey, kemudian untuk tingkatan 3 awak belajar SQL. Okey, setiap bahasa ni berlainan kegunaan dia. Okey, kalau HTML awak belajar dia guna untuk membuat laman web. Okey, kalau Python, okey, Python macam-macam kegunaan yang boleh dibuat lah. Okey, kemudian SQL ni berkaitan dengan pengkalan data. Okey, Python ni SQL ni digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mendapatkan data daripada pangkalan data. Macam dikatakan mendapatkan maklumat daripada pangkalan data. Okey, awak bayangkan, okey, semua maklumat ada dalam satu tempat. Okey, contoh dekat pasar raya. Kat pasar raya ada beribu-ribu produk. Okey, setiap produk tu ada harga. Ada dia punya item-item yang diperlukan lah. Contohnya tali luput ke. Kemudian dia punya kedudukan dekat mana. Okey. Jadi, macam mana pangkalan data tu menyimpan semua maklumat tu. Kemudian awak nak simpan. Awak nak manipulasi. Manipulasi ni macam mana? Nak tahu kedudukan dia kat mana. Okey. Ataupun awak nak ubah kedudukan dia. Dah ubah kedudukan yang sebenar, kemudian macam mana awak nak ubah kedudukan dia dekat dalam pangkalan data. Okey. Kemudian mendapatkan data. Okey. Awak nak tahu kedudukan satu barang ni dekat mana. Okey, jadi macam mana awak nak cari benda tu. Okey, semuanya kita boleh guna bahasa SQL ni untuk menyimpan, memanipulasi dan mendapatkan data. Okey, contoh pernyataan SQL. Okay, dia ada select from, where, order by. Okay, sebelum ni kalau awak belajar HTML, okay, kita guna apa? Ada head, ada body. Kemudian kalau kita nak tukar dia punya tulisan macam mana, dia punya bahasa dia. Okay, itu untuk HTML. Kalau Python, awak guna apa? Paling mudah guna print. Print untuk kita paparkan, betul? Okay, kemudian apa yang berlaku? Apa lagi yang awak guna? Input untuk memasukkan data. Okey, dan sebagainya. Okey, untuk SQL ni, ini contoh-contoh bahasa yang digunakan. Tak banyak ni, simple je. Okey. Kita tengok lagi kegunaan SQL. Okey, dia kata untuk mencipta pengkalan data baru. Okey, awak ada satu syarikat, contoh. Okey, jadi macam mana maklumat awak nak simpan kat dalam pengkalan data. Okey, ciptalah baru. Okey, contoh Okey, kemudian mencipta jadual baru pada pengkalan data. Okey, dah ada pengkalan data, macam mana kita nak asing-asingkan dia mengikut jadual yang baru. Okey, seterusnya memilih data dan memaparkan data dalam bentuk jadual. Ini nanti cikgu akan terangkan macam mana. Okey, kemudian memasukkan rekod baru ke dalam jadual baru. Semua ni aku akan belajar dah ni. Okey, kemaskini rekod dan juga memadam rekod. Okey, semua ni awak akan belajar dalam SQL. Okey, sebelum awak belajar lebih lanjut berkaitan dengan pengkalan data, macam mana kita nak wujudkan pengkalan data, okey, kita akan belajar dulu berkaitan dengan entity dan attribute. Okey. Pengkalan data boleh wujud dalam pelbagai jenis organisasi. Tak kisahlah apa jenis organisasi. Kita ada tujuan, kita nak buat pengkalan data tu untuk apa, maklumat-maklumat pengkalan data tu. Okey, barulah kita wujudkan pengkalan data tu lah. Okey, reka bentuk pengkalan data mungkin berbeza antara setiap organisasi. Contoh, kalau
awak nak buat pengkalan data berkaitan dengan kelas. Okey, kelas sekolah lah, kat sekolah. Okey, mesti akan berbeza dengan orang yang nak buka kedai, betul? Okey, dia takkan sama. Okey. Kemudian, setiap organisasi mempunyai entiti dan atribut yang berlainan. Okey, ni kita tengoklah apa itu entiti dan atribut. Okey, atribut entity. Okey. Ini cikgu akan terangkan next slide lah. Awak boleh baca ni, boleh fahamkan. Okey. Tengok, entity. Entity adalah objek yang boleh didapati dalam dunia sebenar. Contoh, orang, tempat, objek. Okey. Digunakan untuk menyimpan maklumat mengenainya. Okey. Mempunyai jadual dalam pengkalan data dan juga bersifat unik. Ni pentinglah, bersifat unik. Okey, kalau entiti, dia punya simbol bentuk empat segi ni lah. Empat segi, kemudian dalam ada nama entiti tersebut. Okey, kemudian atribut. Atribut ni merupakan ciri dan sifat entiti. Okey, apa ciri entiti tersebut? Kemudian dia menceritakan lebih tentang entiti. Apalah ciri-ciri dia lah. Okey, kemudian atribut ni bentuk dia ni oval. Bentuk oval, kemudian dalam ada nama atribut dia. Okey, ini contoh. Okey, contoh entiti. Entiti murid. Murid ni kategori orang. Okey. Murid, entiti murid, apa dia atribut dia? Ciri-ciri murid tu. Okey, dekat sini murid, atribut dia nama. Okey, apa ciri-ciri lagi? Mesti ada ID murid. Kemudian ada tarikh lahir, kelas, nama bapa, nama ibu. Okey. Ini entiti, ni atribut. Okey. Dia menceritakan lebih berkaitan dengan murid. Okey, apa lagi yang kita boleh tambah? Okay, contoh lain. Okay, apa lagi maklumat yang kita nak ada kat dalam kita punya data ni? Dah ada tarikh lahir. Okey, mungkin kita boleh tambah alamat. Okey, lagi kalau kat sekolah, apa maklumat murid yang kita perlu ada? Okey, lagi kita nak berkaitan dengan co-curriculum. Lagi? Jadi itu atribut dah tu. Lagi apa lagi? Murid. Okey, mungkin kita boleh masukkan alamat dah tadi. Tempat lahir. Dan sebagainya lah. Okey, itu. Cikgu nak faham dulu apa itu entiti, apa dia atribut. Itu contoh. Kita ambil satu organisasi lah. Senang sekolah lah, nak boleh nampak. Okey, contoh tempat. Tempat sekolah. Okey. Okey, jadi entiti dia adalah sekolah. Jadi atribut dia apa kita nak ambil? Apa kita nak huraikan tentang sekolah? Maklumat yang penting tentang sekolah. Mungkin kod sekolah. Kemudian apa lagi? Alamat sekolah. Lagi atribut dia ID guru. Gurulah. Guru sekolah. Lepas tu kelas. Dan sebagainya lah. Jadi maksudnya dekat entiti adalah objek. Kemudian atribut ni ciri-ciri entiti ni. Maklumat apa yang kita nak berkaitan dengan entiti tersebut. Okey, cikgu harap awak faham. Okey, contoh lakaran entiti dan atribut. Okey, cikgu dah sebut dah tadi. Kalau entiti bentuk empat segi, atribut bentuk oval. Okey, yang ini dia kata bagi persekitaran makmal komputer. Okey, makmal komputer kita ambil satu objek komputer. Komputer, atribut dia model, ada jenama, ada buatan dan juga nombor siri. Okey, yang ini lakaran dua entiti dan atribut bagi persekitaran kantin sekolah. Okey, dekat kantin sekolah orang adalah pekerja. Okay, jadi apa atribut yang kita nak berkaitan dengan pekerja ni? Kita nak tahu dia punya nama, punya alamat, nombor telefon. Okey, kemudian contoh yang lain adalah makanan. Makanan ni objek lah.
Okey, makanan. Nak ada jenis makanan, nak ada harga. Ni attribute. Okey, simple je, senang je. Okey, ni contoh penggalan data. Okey. Yang tadi kita dah tahu entity, attribute. Okey, ni kalau dalam penggalan data dia bentuk jadual. Okey, penggalan data ni berkaitan dengan apa? Pendaftaran. Okey, jadual ataupun table. Table adalah entity. Okey, contoh entity pelajar, entity kelas, entity asrama. Okey, kemudian dia ada medan. Medan tu adalah attribute. Okey, kat sini cikgu tak boleh tulis kat sini sebab setiap entity berlainan attribute. Okey, contoh kat sini untuk entity pelajar, jadual pelajar, medan dia ataupun attribute dia adalah ID, nama, kad pengenalan, jantina dan sebagainya. Untuk kelas, ID kelas, nama kelas dan juga guru yang mengajar. Kemudian asrama, ID asrama, nama dom. Okey. Dekat sini dekat attribute awak boleh tambahlah apa-apa lagi yang berkaitan yang kita nak jelaskan maklumat berkaitan dengan entity. Okey. Kita tengok dekat sini berkaitan lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran tadi. Okey. Ini pelajar adalah entity. Okey, kemudian kita dah jadikan dia medan. Medan tadi, medan tu apa? Attribute. Okey, dan setiap medan ni ada record. Okey, record ni record. Okey. Dekat sini contoh entity pelajar mesti ada satu benda yang unik. Contoh kalau awak kan sebagai warga negara Malaysia, apa yang nak menunjukkan awak unik? Awak unik disebabkan awak ada nombor IC. Okey, sama jugalah kat sini. Okey, mesti ada benda sesuatu yang unik. Okey, pelajar, ID pelajar. Dia takkan sama dengan orang lain. Okey, jadi ni contoh ID dia. Ni contoh nama, kad pengenalan, jantina, kelas dan juga ID asrama. Okey, ini adalah dikenali sebagai record. Okey. Kesimpulannya, gabungan medan iaitu attribute membentuk record. Membentuk record. Gabungan medan, ni medan-medan ni jadi record. Gabungan record membentuk jadual entity. Bila dia dah gabungkan macam ni, dia akan jadi entity. Dan gabungan jadual akan membentuk pangkalan data iaitu database. Okey. Jadi yang cikgu tunjuk ni ada satu sahaja entity. Jadi kita nak jadikan pengkalan data mesti ada gabungan jadual. Okey, tadi kita dah ada jadual pelajar, jadual kelas dan juga asrama. Cikgu tak tunjuk. Jadi tugasan awak, okey, lukis jadual entity, kelas dan juga asrama yang lengkap dengan record. Ada record. Okey, tak kisah record tu macam mana dia punya record. Yang penting setiap jadual awak mesti ada entity, mesti ada attribute. Okey. Latihan pengukuhan. Yang seterusnya, apa yang perlu awak buat? Kaji jadual di bawah. Kena pasti lakaran entity. Jadi awak kena lakarkan entity dan attribute berdasarkan data dalam jadual ni. Okey, kena lakar yang pertama. Yang kedua ni tak payahlah kongsikan ni, kongsikan dengan cikgu je lah. Yang ketiga, bentangkan tak perlu. Okey, yang keempat, murid diminta menghasilkan lakaran yang mempunyai dua entiti dalam persekitaran kedai runcit. Maksudnya, awak kena buat dua jadual lah. Dia nak dua entiti, maksud dua jadual lah berkaitan dengan persekitaran kedai runcit. Dalam kedai runcit, apa yang perlu ada? Apa entiti yang perlu ada? Cikgu tak nak terangkan kat sini. Awak cuba buat sendiri. Sebab setiap orang pandangan berbeza-beza. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba sendiri. Dah siap semua? Hantar kat cikgu. Okey. Okey.
Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa hantar, cuba buat sendiri, jangan tanya kawan. Fahamkan betul-betul? Okey, dah siap. Jangan lupa hantar kat cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.